Okay, so saya akan start record. Okay, mana-mana yang baru masuk, saya baru nak start mengajar ni. Okay, so malam ni kita masuk chapter 3. Okay, chapter 3 ni dia cover 3 minggu. Okay, 3 minggu which is start daripada minggu lepas patutnya. Okay, so 3 weeks. So, okay, dan untuk chapter 3 ni dia akan cover untuk test 1 iaitu 15%. Baru ni dah masuk dah untuk kuis 1, chapter 1 kan. So chapter 3 ni dia akan cover untuk test 1. Tarikh saya dah bagi tahu hari tu, nanti saya akan inform balik. Tak silap saya next week. Okay. Alright, so test 1 dia akan cover untuk tajuk 3 sahaja. So dalam tajuk 3 ni dia ada 3 subtopik kecil. Okay, iaitu yang pertama set. Okay, ni subtopik yang pertama iaitu saya katakan sebagai subtopik untuk 3A. And then kita ada relation iaitu subtopik 3B. Dan yang terakhir kita akan masuk belajar function iaitu subtopik 3C. So ketiga-tiga ni dia sebenarnya berkait antara satu sama lain. Cuma mungkin bentuk dia sahaja yang berbeza. So untuk malam ni kita akan masuk tajuk ni sahaja iaitu tajuk set. Okay? Dan pagi esok insya-Allah kelas ada macam biasa. Kita akan masuk 2 tajuk iaitu relation dan juga function. Okay, kemudian hantar tutorial and then next week kita akan discuss ketiga-tiga topik ni dalam satu masa sahaja untuk tutorial. Okay, jelas Alright, so malam ni saya akan masuk tajuk set sahaja. Okay, so kita tengok pada nota. Okay, so ni gambaran set lah. Set ni sebenarnya kalau ikutkan definition adalah collection, okay, ataupun pengumpulan. Okay, collection of any values. Maknanya dia adalah sekumpulan ataupun koleksi apa-apa nilai sahaja. So contohnya macam ni. So ni collection of pakaian ataupun koleksi pakaian. So ada baju, ada topi. Cuma tak adalah kita tulis dalam bentuk gambar rajah macam ni. Okay. So biasanya kalau untuk matematik kita akan tulis set dia mesti ada curly bracket. So kita akan senaraikan lah dalam ni. Contohnya kita akan senaraikan baju. Okay, kemudian koma, topi, koma, t-shirt. Contohlah. Jadi ini sebenarnya adalah set. Okay. Alright, ataupun dia boleh juga diwakili oleh bentuk gambar rajah diagram, Venn diagram di mana kita ada nilai 1, 2, 3, 4, 5. Di mana dia diwakili oleh 2 set iaitu set A dan juga set B. So yang ni pun sama. Kalau kita nak senaraikan set untuk A dengan B, kita akan tengok dan unsur dalam tu lah. Okey. So kalau kita nak senaraikan set untuk A, kita akan tulis macam ni. Set A sama dengan, okey, ada berapa nilai dalam set A yang bulatan merah ni? Ada 3. 1, 2, 3. Jadi kalau kita nak senaraikan set, buka curly bracket. 1. Okey, unsur yang pertama 1, 2, 3. So kita akan close curly bracket. Maknanya ini adalah set untuk A. Okey, and then yang kotak biru ni kan kotak untuk B. Okey, untuk B ni adalah bulatan yang besar ni yang kat luar. Okey, jadi set yang terkandung dalam B, okey, kalau nampak dia macam 4 dengan 5 saja kan? Tapi sebenarnya 1, 2, 3 pun adalah set untuk B. Jadi kita akan tulis sebagai curly bracket 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey. Di mana set A ni dia terkandung dalam set B. So kita boleh kata dia sebagai set A subset kepada B. Jadi unsur yang simbol macam huruf C ni nama dia adalah subset. Maknanya awak ada set tapi dalam tu ada sub lagi. Okey. Jadi A tu adalah subset kepada B. Okey. Alright.
Contoh figure yang ketiga ni, okay, figure yang ketiga, dia ada dua set, iaitu set A dan juga set B. Kemudian set A dengan set B ni dia bukan subset sebabnya dia tak ada keseluruhan dalam set A. Kalau subset, dia contoh macam ni set, okay, contoh ni set B kan. Tapi set A tu duduk kat dalam, betul-betul kat dalam. Ni set A. Jadi kalau kita nak tulis, dia akan jadi macam ni, A subset B. Tapi bila set A dengan set B, dia tak berada di dalam antara satu sama lain. Macam ni contohnya. Okay. So ini bukan subset tapi kita nama sebagai set bersilang. Maknanya dia bersilang pada nilai yang tertentu sahaja. Okay, so inilah contoh-contoh yang kita belajar nanti. Di mana dalam topik ni malam ni kita akan belajar macam mana kita nak senaraikan. Okay. So ni macam mana kita nak senaraikan set. Dan yang kedua, ni nak senaraikan. And then yang kedua, macam mana kita nak lukis Venn diagram. Venn diagram ni maksudnya yang saya lukis bulat-bulat ni. Bulat ni set A and then ni set B. So tu maksud dia Venn diagram. Okay. So malam ni kita akan belajar dua. Satu nak senaraikan, satu lagi nak lukis Venn diagram. So clear eh? Okay, so kita tengok kepada subchapter. Apa learning outcome yang kita nak belajar malam ni? So yang pertama kita nak tengoklah apa terminologi offset. Terminologi offset ni maksudnya kriteria. Macam tadilah bersilang, duduk kat dalam ataupun kesatuan dan sebagainya. Okay. Dan macam mana kita nak buat pelengkap, persilangan dan juga kesatuan. Okay. Kemudian yang ketiga, macam mana kita nak represent. So represent ni maknanya kalau kita nak wakilkan lah. Wakilkan ataupun lukis. So lukis menggunakan gambar rajah Venn ataupun Venn diagram. Okay. So dua subtopik, dua learning outcome yang kita nak belajar malam ni. Okay, so kita pergi kepada slide yang pertama. Kita dah terangkan pasal set kan. Jadi ni definition dia lah. So nanti awak boleh baca. A set is defined as a collection of distinct object of same type or class of object. Jadi dia adalah satu koleksi objek yang berlainan ataupun sama jenis ataupun berlainan dengan kelas lah. Macam tadi lah baju, t-shirt, topi. Okey, kemudian dalam unsur untuk set tu kita panggil sebagai elements. Okey, unsur. Jarang kita panggil member, biasanya kita panggil unsur. Ni unsur. Okey, kat mana unsur tu? Okey, tengok contoh yang saya bagi tadi. Okey, ni kan set A. A ni kita panggil dia sebagai set. Sebab dia huruf besar lah set A. Tapi yang dalam ni yang ada nilai 1, ada nilai 2, ada nilai 3. Semua ni dikenali sebagai elemen ataupun kita sebut sebagai unsur. 1 tu unsur set A. 2 ni unsur kepada set A juga dan 3 ni adalah unsur kepada set A. Okay. Jadi tadi set, kita belajar tadi set and then sekarang ni kita akan sebut pasal elements iaitu unsur-unsur lah. Okay, so tengok pada contoh. Okay, dia bagi set A 1, 2, 3, 4, 5. Okay, di mana A ni adalah nombor yang mengandungi elements. Okay, elements ni unsur So kita nak senaraikan unsur tu 1, 2, 3, 4 dan 5. Okay, alright. Yang kedua, okay yang ni kebiasaannya set ni kita akan wakilkan dia dengan huruf besar. Maknanya kalau kita nak tulis set A, biasanya capital letter. A besar, B besar, C besar. Kita tak tulis huruf kecil. Okay, tu kriteria set. Okay, kemudian untuk kita senaraikan unsur bagi set haruslah berada di dalam curly bracket. Nak senaraikan unsur, awak kena letak dalam curly bracket. Maknanya buka curly bracket, okay, senaraikanlah apa-apa dalam ni dan tutup curly bracket. Maksudnya kalau kita tengok benda ni, orang akan tahu ini adalah cara macam mana kita nak senaraikan set. Dia jangan buat macam ni tau. Jangan buat kurungan bulat ni ataupun kurungan petak.
Kurungan bulat dengan kurungan petak bukan untuk wakilkan set. Dia adalah untuk wakilkan koordinat ataupun matrik sahaja. Nak buat set kena letak curly bracket. Okay, so kita tengok yang ketiga ni. Okay ni. Susunan dalam set tidak penting. Maknanya dia tak perlu berulang. Contoh kalau kita ada set 1, 2, 3. Okay, kat sini saya tulis. Sekejap. Okay, kalau nak tulis set dia tak apa berulang. Dia tak boleh berulang. Dan dia susunan dia tak kisah. Contohnya kalau set A, B, C. Kita ada berapa set kan ni? 3 kan? Kita ada 3 elemen, 3 unsur. Kalau awak susun C, B, A, tak ada masalah. Pun betul. Asalkan dia ada 3 elemen A, B, C. Okey, kalaulah awak tulis A, B, C. Okey, apa huruf yang berulang ataupun apa unsur yang berulang? A kan? Jadi bila berulang, dia tak payah tulis 2 kali. Dia kau tulis sekali je. Jadi dia adalah sebenarnya unsur set ABC. Okey. Tu maksud dia susun atur dia tidak penting. Terbalik ke depan belakang ke sama je. Okey, dan dia tak perlu berulang. Ni no need to repeat. Okey, dan set ni dia boleh diwakili oleh Venn diagram. So Venn diagram tadi yang saya tunjuk tadi. Dan Venn diagram biasanya dilukis dalam bentuk circle bulat ataupun satu lagi dalam square petak. Okey, jadi biasanya kalau nak lukis Venn diagram, kita akan lukis dua bentuk ni je, bulat ataupun segi empat. Okey, square. Ada juga kalau certain kalau tengok tu ada juga orang lukis segitiga macam ni. Boleh. Tapi biasanya kita akan buat bulat dengan segi empat dulu. Okey. Alright, ni standard notation. Standard notation ni nampak tak ada bentuk standard notation yang ni? Dia macam huruf C tapi dia macam huruf E tapi dia ada palang kat tengah ni. Ini sebenarnya adalah istilah untuk istilah simbol. Simbol untuk unsur. Okey. Contohnya yang macam tadilah, satu tu unsur kepada A, dua unsur kepada B. Okey. Jadi ada apa soalan tak berkenaan pengenalan set ni? Ada nak tanya? Ada nak tanya tak? Semua clear? Clear. Okay, right. Sebab saya takut saya tengah bercakap ni, takut mic saya off sendiri. Okay, right. So, terima kasih siapa yang respon tu. Okay, next kita pergi kepada jenis, bukan jenis, dia lebih kepada apa itu kategori untuk set. Okay, so yang pertama sekali yang tadi yang saya terang tadi elements. Okay, elements ni maksudnya unsur. Okay, empty set. Empty set tu maksudnya set kosong. Okay, set kosong. Kalau nak tahu set kosong dia macam mana, biasa set kosong macam ni. Curly bracket. Lepas tu terus tutup curly bracket. Ni maksudnya set kosong. Jangan tulis kosong. Jangan tulis sifar kat dalam. Dia memang just kosong sahaja. Okay. Ataupun dia ada satu lagi simbol. Set kosong biasanya kita tulis sebagai null set. Dia macam bulat dan kita pangkah. Itu adalah set kosong. Dia tak ada apa-apa unsur. Satu ke dua ke tak ada. A ke B tak ada. So kita akan biarkan sahaja sebagai kosong. Okay. Okay, yang kedua equal set. Equal set ni maknanya set sama. Okay, set sama. Set sama ni maksudnya dia kena sama lah. Awak ada set A. Set A contohnya 1, 3, 5. Kemudian set B dia ada 5, 1, 3. Adakah set A dengan set B equal set? Ya, sebab set A dengan set B dia ada unsur yang sama 1, 3, 5 ataupun 5, 1, 3. Cuma dia punya susunan sahaja yang berbeza. Okay, so A dengan B ni adalah equal set. Jadi nak tulis equal set tu kita akan tulis A sama dengan B. Okay, walaupun dia punya susunan tidak teratur. Okay, universal set. Okay, universal set ni adalah set keseluruhan. Set umum lah. Biasanya simbol dia macam ni. Okay, so kalau kita nak lukis tu biasanya kita akan wakilkan sebagai satu kotak petak.
set universal ataupun set umum. Okay. Dan yang kelima adalah set complement. Set complement ni adalah set pelengkap. So nanti saya akan terangkan macam mana set pelengkap tu. Okay, so boleh baca kat bawah nanti nota ni. Yang pertama tadi yang saya beritahu set, unsur set kan. Okay, ni yang kedua iaitu empty set. Okay, ataupun set kosong nama dia. Kita boleh wakilkan simbol V ataupun bulat kita pangkah. Ni maksudnya set kosong. Okay, yang ketiga adalah set equal ataupun equal set. Contohnya set A kita ada HONEST. Okay, so ini adalah unsur kepada set A. Ada 6 dalam ni. And then set B, dia ada THONES, tones. Okay, so kalau ikutkan bilangan, sini kita ada 6 dan set B pun kita ada 6. Okay, so dia hampir lah tu. Mungkin equal. So kita kena tengok dia ada match tak? H dengan H, O dengan O, N dengan N, E, S, T, T. So semua item ataupun semua elemen dalam tu sama. Jadi kita boleh kata dia sebagai equal set. Okay, dia mesti huruf yang sama ataupun nombor yang sama dalam tu. Okay, so ni yang equal set lah, senang je kalau kita nak kenal nanti kalau soalan test tanya nanti adakah set A dengan set B equal, so kena tengok bilangan sama tak dan huruf dalam tu sama ke tak. Jadi kalau dia sama baru kita kata sebagai equal set. Okay, alright, yang keempat complement. Complement ni set pelengkap. Melengkapi. Maknanya kalau yang bahagian tu tak ada, yang selepas tu dia ada. Contoh, set semesta dibagi apa ni? A-E, okay? A-E-I-O-U. Ni set semesta. And then set untuk A adalah A dengan I sahaja. Okay, so kalau set pelengkap tu maknanya selain daripada A dengan I. Okay, so kita cancelkan ni. A, kita dah ada A. And then I ni pun dah ada. Jadi set pelengkap dia E-O-U. Okay, dan simbol set pelengkap untuk A. Okay, simbol set pelengkap untuk A adalah A prime. Okay, so ini ni yang dia ada simbol prime ni maksudnya adalah pelengkap. Ataupun kita sebut dia sebagai complement. Okay. Jadi set A pelengkap tadi awak ambil yang tak ada dalam A. Maknanya dia akan start daripada E, O, faham set A asal. Iaitu A dengan I. So bila set pelengkap dia kena letak prime maka apa-apa unsur yang selain daripada set A. So tu nama dia set pelengkap. Okay, boleh Okay, next kita pergi kepada, ni contoh je lah. Yang ni saya terangkan tadi dua set equal jika mempunyai elemen yang sama. Okay. Dan kalau set yang tak sama, not equal, simbol dia macam ni. Maknanya kita akan buat macam ni, not equal. So ini adalah simbol bagi not equal. Kenapa dia not equal? Sebab kalau refer yang ni tadi, dia tak samalah. Ini not equal ni. Yang ni bukan, yang ni sorry. Yang ni bukan contoh yang... Okay, saya nak tanya. Yang ni, yang set yang kedua ni, kenapa dia adalah equal? Siapa boleh bagi tahu? 1, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 1. Unsur yang sama. Ya, betul. Sebab dia unsur yang sama dan dia berulang. Contohnya kan kalau kita nampak ni kan dia ada dua. Ni dua kan. Sebenarnya dia berulang tu dia sekali je. So kita cancel je lah. Dia tak ambil kira lah. And then apa lagi yang berulang? 3 ada berulang 2 kali kan. So kita potong 3. Dan 1 pun dia berulang 2 kali. So kita potong 1. So actually set yang kat depan ni dia sebenarnya ada 4 unsur je. 1, 2, 3, 4. Okay. Jadi dia sebenarnya equivalent je lah. Ataupun equal je dengan 4, 3, 2, 1. Okay. So tu je. Dia just nak kelabukan mata awak je lah. Kalau dia berulang tu dia tak kira. Dia repeated sahaja. Okay. Yang tak sama macam kes yang ni lah yang ni. Yang ni tak sama sebabnya 1, 2, 3, 4, 5. And then yang ni 1, 2, 3, 4. Tak sama ataupun not equal.
Okey, terima kasih siapa yang bagi feedback tadi. Terima kasih. Okey, right. Kita pergi kepada subset. Subset macam yang saya terang tadi. Subset ni dia sebenarnya adalah set dalam set. Contohnya kita ada satu set A. Okay, ni set A. Lepas tu dalam tu kita ada set B. Lepas tu dalam tu kita ada set C. Jadi kalau kita nak tulis, maksudnya B dia adalah subset kepada A. Okey. Dan C pun sama, dia adalah subset kepada A. Sebab dia terkandung sepenuhnya di dalam set A. Okey. So contohnya dekat sini kan boleh bacalah. Di mana set A 1, 3. Set B 1, 3, 4, 7, 8, 9. So kalau nampak kat sini, dalam ni kita ada 1, 3 kan? Jadi automatically set A ni adalah subset kepada B. Ni dia tahu. Set A adalah subset kepada B. Okey, untuk C pula dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2, 3, 4, 5 kalau nampak sini 1, sini 3. Jadi set A pun sama, dia ada subset kepada C. Sebab elemen 1 dengan 3 berada dalam set B dan juga set C. Okey. Untuk set C dengan B ni, set C dengan B, dia bukan subset sebab tak ada elemen yang sama. Ataupun lebih lah. 1, 3, 4, 7, 8, 9. Yang ni 1, 2, 3, 4, 5. So dia tak ada unsur yang totally berada di dalam antara satu sama lain. Jadi kita tak boleh kata set C tu adalah subset kepada B. Jadi kalau dia bukan subset, ni C kan? So dia bukan subset untuk B. Boleh Okay. Alright. Yang kedua, kita tengok pasal perkataan disjoint. Disjoint ni maksudnya dia tak join. Orang kata kalau orang kata apa, dia tak join kita. Dia capur lah kiranya. Maksudnya elemen ketiga-tiga set ni tidak ada. Set A 1, 2 kan? B 4, 5, 6. C 5, 6, 7, 8. Jadi kalau tengok kat sini 1, 2 tak ada pun dalam 4, 5, 6. Jadi set A dengan B ni adalah disjoint. Dia tak ada mempunyai apa-apa unsur yang sama. Okey. Sama juga A dengan C. A dengan C tak ada langsung unsur-unsur yang sama, maka A dan C adalah disjoint. Okey. Tapi kalau B dengan C ada tak unsur yang sama? Ada kan? Iaitu nombor 5 dan juga nombor 6. Jadi B bukan disjoint sebab ada unsur yang sama lagi dalam tu iaitu 5 dengan 6. Jadi disjoint ni maksudnya tak ada unsur yang sepunya. Tak ada langsung. Tak samalah kiranya. Okay? Alright. So dia sebenarnya macam berlawanan lah. Subset lawan dia disjoint. Kalau subset dia berada dalam tu. Kalau disjoint memang dia takkan berkait lah. Okay, so kita tengok dia punya Venn diagram. Venn diagram kan kita nak lukis. Jadi pastikan awak tahulah macam mana nak lukis tadi. So yang pertama ni, lukisan untuk Venn diagram. So U dekat luar ni adalah universal. Universal tu maknanya set keseluruhan. So kita akan lukis je. Ni set keseluruhan, lukis dulu. And then kita ada set B. Ni set B. Okay, kemudian kita ada set A kan. Jadi apa yang boleh simpulkan daripada sini adalah set A kan berada dalam set B. Maka kita akan kata A ni adalah subset kepada B. Ni adalah subset. Okay. Lukisan yang kedua yang saya terang tadi adalah disjoint. Kenapa disjoint? Sebab B dengan A tak ada bersilang dan bukan subset. Jadi ini adalah disjoint. Untuk pelengkap, pelengkap ingat komplement simbol dia adalah A prime. Jadi selain daripada A tu ni yang saya lorek kat luar ni. Ini adalah A pelengkap. Maknanya kalau kita ada A pelengkap dia kat luar dia. Okey, so kita dah tengok kepada set secara keseluruhan. Maksudnya macam mana nak identify set tu adalah set kosong, set yang sama, set ataupun disjoint dan lukis diagram lah. Okey, jadi kita pergi kepada first yang tadi kita kenal dulu, introduction. So sekarang ni kita pergi kepada outcome yang pertama dulu. Macam mana kita nak senaraikan
set. Nak senaraikan tu biasanya dia akan bagi ayat. So contoh yang pertama dia bagi ayat. Okay, example 1. Ni listing Listing ni maknanya kita nak senaraikan. Okay. So yang pertama dia minta senaraikan setiap set di bawah. Di mana dia di bawah universal set untuk n sama dengan 1, 2, 3. Maknanya n tu dia tak terhentilah. Maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, dan sebagainya. Okay, so yang pertama. Dia minta set A di mana nilai X tu lebih kecil daripada 6. Okay, so dia nak X tu lebih kecil daripada 6. Jadi kalau nak senaraikan, kena tulis macam ni lah. A sama dengan open curly bracket. Okay, nak senaraikan kan. Open curly bracket, start daripada, kalau kecil daripada 6 maknanya start daripada 1 lah. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tu termasuk ke tidak? 6 tidak termasuk. Masa nak buka? Ada buka mic ke? Okay. 6 tak masuk. Sebab apa tak masuk? Dah jawab. Okay, saya dah cover dulu. Saya tak ada orang dengar. Okay, sebab apa? Okay, tak apalah cover. Sebab apa dia tak termasuk? 6 patutnya masuk apa tak masuk? Sebab bawah 6. 6 tu dah dikira dah masuk lah. Okay, betul. Dia bawah 6. Ni simbol ni simbol inequalities ni maknanya lebih kecil sahaja. So, bila dia lebih kecil sahaja, maksudnya 6 tu tidak termasuk. Kalau simbol dia macam ni, X lebih kecil sama dengan 6. Ni kan dia ada tulis sama dengan, barulah 6 tu masuk. Okay, kalau dia soalan dia X lebih kecil sama dengan 6, maka aku kena tambah satu lagi item iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, terima kasih siapa yang jawab tadi tu. Betul lah. Okay, and then next kita tengok pada example yang kedua. B kan? Okay, B dia minta set tu antara 3 dengan 9. Jadi 3 tak termasuk, 9 tak termasuk. Jadi bila awak senaraikan dia akan dapat yang ni. B sama dengan 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Sebab dia adalah antara 3 dan 9 tidak termasuk. Okay, C. Nak senaraikan C. X ialah even. Even ni apa even? Even adalah genap. So kena senaraikan nombor yang genap saja. Tapi dengan syarat X tu mesti kecil daripada 11. Okay, 11 tak termasuk lah. Jadi kita akan start nombor genap daripada 2, 4, 6, 8, 10. Okay, jadi dekat sini dia ada dua syarat. Satu tu dia nak nombor genap. Satu lagi nombor tu haruslah lebih kecil daripada 11. Jadi jawapan dia ni. 2, 4, 6, 8, 10. Okey, soalan D. Macam mana nak buat soalan D ni? Okey, soalan D. Senaraikan untuk X di mana 4 tambah X sama dengan 3. Okey, so kalau ikutkan dia bukan dia bukannya nombor lebih kecil lebih besar. Jadi dekat sini, okey, kalau keluar soalan macam ni, 4 tambah X sama dengan 3. So, awak kena cari X dulu. Nak cari X, maka 4 ni kena pindah sana. Jadi 3 tolak 4 dapat negatif 1. So, negatif 1 ni, okay, negatif 1 bukan unsur kepada N. Kenapa bukan unsur kepada N? Sebab N, dia start daripada nombor 1, 2, 3 dan seterusnya. Okay, faham dia start daripada nombor 1 kan? Nombor 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi, bila nilai N, bila nilai X tu negatif 1, maka dia tidak termasuk. Jadi, maka jawapan dia yang ni lah. Hence, D is an empty set. So, kita akan buatlah D tu sama dengan empty set. Sebab tak ada pun nombor negatif 1 dalam N. Ataupun kita boleh tulis juga D tu sama dengan empty set. Kalau nak senaraikan, dia buat macam ni je. Open curly bracket dan terus curly bracket. Okay? Alright. So yang tu kalau dia tak ada set, apa-apa set dalam tu lah. Okay, kita pergi kepada example. Setakat ni okey tak? Boleh pergi ke? Kita nak senaraikan je ni. Boleh Okey. Okay, right. Okay, kita pergi kepada example 2. Example 2 ni ada dua soalan. Yang pertama sekali, dia minta senaraikan, okay, senaraikan set. Okay, kemudian nak cari number of set.
Number of set ni maknanya kita kena kira berapa, kira unsur lah kiranya, kira unsur. Okay. Alright, so kita ada soalan yang pertama. A adalah multiples of 3 from 1 to 0. So ada dua syarat kat sini. Dua syarat maksudnya dia nak gandaan 3 dan start daripada 1 hingga 10. Jadi kalau kita nak jawab soalan pertama ni, nak senaraikan. So saya akan tulis kat sini. Walaupun dekat bawah ni dah ada jawapan. So set A, nombor gandaan 3. Kalau nombor gandaan 3 start daripada nombor 1, dia akan jadi 3, 6, 9. Stop sampai 9 lah sebab dia kata nombor tu 1 sampai 10 je. So ni kita senaraikan unsur. Okay, settle. Unsur dah senaraikan. So dia nak bilang berapa number of elements dalam tu. So kalau awak nak kira berapa elements dia, awak tengok dalam ni apa? 1, 2, 3. Okay, betul 3. So cara nak tulis dia adalah N buka kurungan A. Maksudnya kita nak cover bilangan unsur A adalah 3. Okay. So tulis NA je lah. NA sama dengan 3. Okay, boleh Okay, set B. Okay, yang B ni pula. B adalah set of vocal. Vocal adalah A, E, I, O, U. Jadi kita akan tulislah sini. B sama dengan buka curly bracket A, E, I, O, U. Okay, so ada berapa unsur dalam tu? Ada 5, A, E, I, O, U. Jadi nak tulis unsur dia N, B sama dengan 5. Okay, alright. And then soalan 3, C. C adalah set untuk prime number. Apa maksud prime number? Nombor perdana. So nombor perdana adalah start daripada nombor 2. Satu-satunya nombor genap dalam nombor perdana adalah 2. Yang seterusnya di nombor ganjil iaitu 3, 5, 7, 11 dan seterusnya lah. Okay. Ni nombor perdana. So nombor perdana yang boleh dibahagikan dengan 4. Kalau nombor perdana yang boleh dibahagi dengan 4 memang tak pernah wujud. Sebabnya 2 nombor ganjil kalau bahagi dengan 4 divisible, ingat tak divisible? Divisible yang baki dia kosong. Yang kita belajar masa chapter 1 hari tu. Okay. Sekat ke saya punya ni sebab saya dapat notification bad network. Dengar tak suara saya? Ke tekan sekat? Okey je, madam. Okey je. Okay. Alright. Okay, jadi seksi ni nombor perdana yang boleh dibahagi dengan 4 tak akan pernah wujud. Sebab memang tak ada. 3 bagi 4, 5 bagi 4 tak ada. That's why jawapan dia adalah set kosong. Ataupun C sama dengan set kosong. Okay. Jadi bilangan unsur dia akan dapat kosong je lah sebab tak ada unsur. Okay, so hati-hatilah lepas ni kalau kita nak senaraikan set. Kalau ada set tu memang tak pernah wujud. So tulis je set C tu adalah kosong dan unsur dia adalah kosong. Okey, soalan B, menggunakan simbol. Okey, simbol ni adalah maksud dia unsur Okey. Dan kita nak check adakah sama ada U ni unsur daripada mana-mana set A, B, C dekat atas ni. Jadi yang pertama set U, okey bukan set U, U adalah unsur kepada B. Sebabnya nampak kat sini kan. Dalam B tu kita ada U. Jadi kita boleh katakan sebagai U adalah set B. Okey. Kemudian yang kedua, 9. 9 ada set mana ke? 9 adalah set untuk A tadi ni yang kita buat. Okey, jadi 9 adalah unsur kepada set A. Dan 6 pun sama. 6 ni dia berada dalam set A. Jadi kita boleh kata 6 tu adalah unsur A. Okey. Okay, so let's say kalau saya bagi E, apakah unsur untuk set mana E? Set B. Okay, set B. Jadi kalau kita nak tulis E adalah unsur kepada set B, tulis je simbol macam ni. E unsur kepada set B. Okay, kalau contohnya dia bagi M, kalau awak cari A, B, C, tak ada apa-apa pun set M. Jadi kita boleh kata je M bukan unsur mana-mana set ataupun M bukan unsur A ataupun M bukan unsur untuk B
ataupun M bukan unsur untuk C. Sebab dia tak pernah wujudlah dalam mana-mana set ABC. Okey, so ni habis untuk senaraikan. Next kita tengok untuk kita senarai dan juga nak lukis Venn diagram. Okey, so baca soalan dia. Diberi P adalah gandaan 3 daripada 5 hingga 20. Okey, ni set P. Ini set P yang pertama. Q adalah set gandaan 4 daripada 5 sampai 20. So kita ada dua set sekarang ni, set P dan juga set Q. Jadi soalan yang pertama, dia minta senaraikan set P dan juga set Q. Jadi set P untuk yang ni, dia adalah gandaan 3, so 6, 9, 12, 15, 18. So kita akan stop sampai sebelum dia lompat ke 21. Dan untuk set Q adalah nombor gandaan 4. Jadi bila gandaan 4 start daripada 5 dia akan jadi 8 lah. So 8, 12, 16, 20. Okay, sebab syarat dia kat sini. Syarat dia 5 sampai 20. Kalaulah contoh dia, kalau dalam soalan nanti dia nak gandaan 4 tapi start daripada nombor 1 sampai nombor 20. Maka nanti kalau nak senaraikan 4 tu termasuklah 4, 8, 12, 16, 19. Okey, 19 dah memang ada 19. 20. So 20 tak termasuk sebab simbol dia lebih kecil saja. So stop sampai situ. Tapi kalau ayat dia kata 5 sampai 20 maknanya 20 tu termasuk. Okey, so kita dah dapat dah unsur P dengan unsur Q. So kita nak represent, kita nak wakilkan dalam Venn diagram. Jadi Venn diagram dia perlu lukis segi 4 ataupun bulatan. Jadi kita tengoklah. P dia ada 6, 9, 12, 15, 18. Okey, so kita tulislah ni 6. Okey, cara nak tulis, nak lukis Venn diagram untuk unsur. Okey, saya lukis kat sini sekejap Okay. Kalau ikutkan set P ni, kalau kita lukis ni set bulat and then kita nak lukis, nak tulis P, kita tulis kat luar P. Tanpa ada apa-apa titik. Tapi bila kita nak senaraikan 6, 9, 12, 15 dengan 18 ni, haruslah diwakili dengan satu titik. Ni unsur dia 6. Lepas tu kita boleh letak dia random je, terabur je kat mana. Sini 9. Tapi pastikan ada titik. Titik 12. Lepas tu kat sini titik 15. Titik 18. Okey? Sebab maksud yang titik ni adalah sebenarnya adalah unsur. Kalau P dekat luar ni, ini adalah set. Okey? So jangan lupa letak titik untuk mewakili unsur. Okey, jadi sekarang ni yang example yang saya tunjuk kat depan ni, P dia ada 6, 9, 15, 18. 12 berada di tengah sebab dia adalah persilangan. Sebab dia adalah hak milik antara kedua-duanya. Ada dalam P dan ada dalam Q. Ni 12 ni. Jadi 12 kena letak kat tengah. So 8, 16, 20 letak kat luar. Okey? So saya letak kat tepi ni contoh Okay, represent sekejap Okay. So contoh kat depan ni, represent set A and B and in the Venn diagram. Okay. So sekarang ni kita ada dua set. Set A dan juga set B. Di mana set A DISCRET dan set B adalah COMPUTER.
Okey, jadi sekarang ni kalau kita nak lukis, first kali kita tengok dulu antara A dengan B ni, dia ada tak set yang bersilang? Okey, kalau ada kita tanda dulu. Ada. Contohnya, yang mana? Cuba beritahu saya yang mana. C, T, Okey, E dengan R. C, E, dengan R. Ada lagi tak tertinggal? T, madam. Tak ada dah? Okey, T. T. Alright. So ada 4, terima kasih. Ada 4 huruf yang bersilang antara set A dengan set B. Jadi bila dia confirm ada bersilang, maka kena lukis bulatan set A, set B tu diwakili oleh 2 bulatan yang bersilang macam ni lah. Okay. Dan kita akan labelkan sini set A, sini set B. Okay, di mana set A awak akan senaraikan yang ni. DIS. DIS je. Sebabnya DIS tu tak bersilang. Jadi sini D, sini I, sini S. Okay. Dan untuk set B pula OMPU. So OMPU. Letaklah kat mana sebab dia boleh random je. Dan yang sama adalah CRET. Jadi C kat tengah, R kat tengah, E dekat tengah dan T dekat tengah. Okay. Jadi inilah cara untuk kita represent a set, mana-mana set sebagai Venn diagram. Okay. So nanti boleh buat tutorial untuk lukis macam mana 2 ataupun 3 set dalam Venn diagram. Okay, so kita dah nak habis dah, kita dah lukis set dah. Okay. Yang ni pun sama, example 4 pun sama, benda yang sama, dia nak tahu lukis dalam Venn diagram. Okay, so dia bagi set universal. Okay, bila dia bagi set universal, nampak tak? Set universal kan dia simbol dia macam nak kata E, tak kata E juga. Tapi dia nama dia set universal lah. Set universal dia biasanya tak lukis bulat, dia memang kita akan lukis petak. Sebab dia adalah macam satu range nombor. Jadi dia akan lukis petak lah. That's why ni yang petak besar ni adalah set universal. Dan syarat set universal dia mesti ada limit. Maknanya dia akan start daripada 1 sampai 9 saja. Okay. Dan dia mengandungi set A dengan set B. Okay, so antara set A dengan set B ni kalau awak tengok antara dua ni, ada tak persamaan? Tak ada langsung kan? Sebab 125 dengan 79 memang nilai yang berbeza lah. So yang ni kita akan kata dia sebagai disjoint. Disjoint maksudnya dia tak akan bersilang dan dia bukan berada di dalam. Jadi dia kena lukis macam ni. Ni set A dan yang ni set B. Okay. So ni nampaklah sini set A dengan set B. Ni set A dan yang ni set B. So bila kita nak lukis Venn diagram untuk menunjukkan hubungan antara set semesta ataupun set universal A dengan B. So kita akan lukislah bentuk ni. Okey, kemudian kita akan senaraikan unsur yang berada dalam set A. So set A ada 1, 2, 5. And then set B ada 7, 9 kan? Okey, so bila kita dah ada set B 7, 9, set semesta dia ada 1, 2, 3 ni kat atas kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi set yang tak ada dalam A dengan B haruslah disenaraikan di luar. So 3, 4, 6, 8. Di luar set A dengan set B tapi masih berada di dalam set semesta. Okey. Kemudian kita nak senaraikan elements untuk set A dengan set A pelengkap dan set B pelengkap. Ni maksud dia pelengkap. Okey, bila pelengkap maksudnya yang tidak ada dalam A. Pelengkap tak ada dalam A, B pelengkap tak ada dalam B. Jadi kalau untuk yang A pelengkap adalah 3, 4, 6, 7, 8, 9. Okay. Kecuali 1, 2, 5. Sebab set A kan 1, 2, 5. Set pelengkap untuk B pula senaraikan hak selain daripada B. B kan ada 7 dengan 9 je kan. Jadi kita akan senaraikan hak lain je lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 8. Okay. So ingat kalau ada simbol pelengkap macam ni selain daripada A. Okay, kalau adalah soalan, buka je mic Okay. Dah nak habis dah ni. Kita akan nak habis untuk tunjuk set. Okay, practice 1. Yang pertama.
diberi set A, X sama dengan N, di mana set X tu adalah di antara 2 dengan 8. Okay, siapa boleh volunteer seorang buka mic, lepas tu bagi tahu jawapan untuk A. Apakah nilai untuk ataupun apakah unsur bagi set A? Okey, siapa nak volunteer? Sebut je. 3. Tiga. Dia nak dari antara 2 sampai 8 je. 2 sampai 8. Tak ada, Betul? tak ada bahagi, tak ada ganjil, tak ada benda. Tak ada. Tak ada Jadi syarat lain. 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 3, 4, 5, 6, 7 betul. Cuma kurang tepat sebab saya tengok yang dekat depan 2 tu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, right, betul. So 2. Bab simbol tu kan. Okay, terima kasih sebab jawab betul lah tu. Simbol lebih kecil sama dengan tu dia adalah termasuk dengan 2. Okey. Ni. Alright, terima kasih. Dan belakang ni dia kata state the number of NA. Jadi dia nak berapa unsur dalam NA. So kita koma. NA. Kira lah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 2, 3, 4, 5, 7. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia ada 6. Okay. So nanti kalau dalam test nanti kira jumlah berapa satu markah dan senaraikan satu markah. Okay. Soalan B. Jika dibagi set B ni ABC. Adakah dia equivalent dengan set C, apple, orange dengan pear? Okey, nak tahu equivalent ni, equivalent dia tak sama dengan equal tau. Equivalent ni maksud dia seimbang. So bila seimbang, bilangan unsur dia sama. Bilangan unsur sama. Bilangan bukannya unsur. Jumlah unsur dia sama. Maknanya kalau kita tengok dalam ni, set B kan dia ada A, B, C kan. So NB dia ada 3. Lepas tu set C ni dia ada apple, orange, pear. Pear. So dia ada berapa dalam unsur tu? Kita ada 3 juga. Dia ada 3. Jadi bila dua-dua ni adalah 3, maknanya itu adalah equivalence. Sebab dia sama je jumlah dia. Dia tak kisah dah dalam tu. A, B, C dengan apple, orange, pear tu tak sama. Dia bukan kira sama ke tak yang tu. Equivalent just bilangan sahaja. Okay. Tapi kalau soalan C baru betul soalan dia. Soalan C dia tanya, adakah B dengan C tu equal? So, equal tak B dengan C tu? B dengan C not equal sebab memang unsur tak sama. A dengan apple tak sama. B dengan orange tak sama. Okay. Jadi yang equal tu memang tak lah. Equal syarat dia mestilah bilangan sama dan unsur dia pun exactly sama. Dia kalau apple, orange, pear. Okay. Okay, next seterusnya. Ada lagi yang persilangan ni. Saya rasa yang ni last example dah ni. Okay, tak ada dah. Last untuk malam ni, subtopik yang seterusnya, operation set. Okay, operation set. Okay, so operation on set, dia ada 4. Yang pertama kita panggil sebagai union. Union ni bersilang, kesatuan. Maknanya ambil semualah. Kesatuan. Okay, tu union, simbol union. Yang kedua kita ada bentuk yang ni ataupun kita panggil sebagai intersection. Intersection maksud dia bersilang. Macam yang ada nota-nota, apa ni example kat atas tu kan, saya beritahu bersilang. Bersilang ni maksudnya unsur yang sama. Okey, yang ketiga different set. Okey, so ni mungkin pelajar biasa confuse ni. Dia dash, dia macam tolak.
iaitu difference. Difference set. Dan yang terakhir adalah complement. Okey, yang satu lagi adalah complement. Complement ni biasa simbol adalah A pelengkap. Ada simbol macam ni. So ini adalah complement. Ataupun kita panggil sebagai pelengkap. Okey. Jadi untuk operation on set, okay, macam kita nombor biasalah kalau orang kata operasi nombor tambah tolak darab bahagi. Tapi kalau operation on set dia ada union, dia ada intersection, dia ada difference dan dia ada pelengkap. So 4 operasi sahaja. Jadi kita tengok macam mana operasi ni berjalan. Macam mana nak cari bersilang, macam mana nak cari kesatuan, macam mana nak cari pelengkap dan macam mana nak cari difference ataupun perbezaan. So saya rasa yang ni mungkin dah biasa sebabnya union kan, union adalah set kesatuan ataupun kita panggil sebagai gabung. Gabung lah. Gabung, kesatuan, istilah yang sama. So kalau biasanya ada 2 set lah dia akan bagi. Contoh, dia bagi set A dengan set B. Okay ni, set A adalah 1, 2, 3. Set B adalah 3, 4, 5, 6. Jadi kalau kita nak cari kesatuan AB, kesatuan AB maknanya A kesatuan B. So kena gabung semua dia. 1, 2, 3 and then 3 repeat kan? Tak payah kira lah. 4, 5, 6. So kita akan senaraikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ambil semua. Dari segi gambar rajah Venn, kalau A kesatuan B, kalau awak ada set semesta, ni set A, ni set B. Okay, ni kalau lukis Kalau kesatuan union, kat mana kita nak lorek? Okay, yang ni dia berkenaan lorek tau. Kalau kesatuan, lorek dekat mana? Lorek untuk keseluruhan A. Ni. Keseluruhan A sampai B. Jadi ni nama dia A kesatuan ataupun A union. Union B. Ambil semua. Boleh kalau senarai, kita senaraikan semua. Okey, kalau intersection ni maksudnya persilangan. Okey, persilangan ataupun yang bersilang. Ataupun kita kata sebagai sepunya. Hak mana sama je kita akan ambil. Okey, jadi kita tengok contoh. Okey, A ada ABC. Set B ada ABLM. Jadi hak mana yang sepunya, yang sama? A ada A, B ada B. Jadi dia punya persilangan dia tu adalah AB sahaja. Okey. Kalau nak lukis gambar rajah Venn diagram untuk persilangan, kita lukis set semesta. Okey, kemudian kita ada set A, kita ada set B. Okey, lukis dulu sini A, sini B. So kalau nak lorek, kawasan yang bersilang adalah yang di tengah-tengah ni. Okey, so ini adalah yang dikatakan sebagai bersilang. Okey. Jadi nak senaraikan tu cari yang sepunya, nak lukis Venn diagram haruslah ditanda pada ataupun dilorekkan di bahagian tengah. Nanti kena buatlah lorekan tu untuk mewakili kawasan yang bersilang ataupun bersatu. Okey, boleh Ni baru 2 operasi. Intersection dan juga union. Operasi yang ketiga adalah difference. Difference ni lah biasanya pelajar dia confuse sikit. Sebab difference ni dia macam hasil tolak, faham tak? Dia macam tolak. Okay, jadi saya akan tunjuk contoh kat sini. Okay. Okay, so contohnya dia bagi A sama dengan 1, 2. Okay, so kita ada 2 set kat sini kan. Set A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Set B 2, 4, 6. Kalau kita nak cari set A kesatuan B.
Memang kita senarai semualah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia sama je lah. Kalau A bersilang dengan B, cari yang sepunya je. Kalau cari yang sepunya, confirm lah 2, 4, 6. Kan? Nampak kan? Kesatuan dengan bersilang. Sekarang ni kita nak cari difference. Difference ni dia macam tolak. A tolak B. Okey, nama pun tolak kan? Jadinya, apa-apa unsur A yang ada dalam B. Okey, contohnya, B 246 kan? So, 246. Jadi, dia akan buang yang 246 tu. Buang 2, buang 4, buang 6. Jadi, apa yang tinggal untuk set A tolak B? Kalau buang 246 tu, set apa yang tinggal? Set apa? Nombor apa yang tinggal? Satu, tiga, lima. Okey. 1, 3, 5. Betul lah tu. Jadi ingat kalau set difference, awak just tolakkan apa-apa set yang lain. Dia akan dapat set A tu. Kemudian, okey, so fahamlah set difference tu? Okey. Complement set macam tadilah set pelengkap. So kalau set pelengkap ni, kalau saya minta senaraikan untuk pelengkap bagi B, dia akan dapat 1, 3, 5 jugalah. Okey. Alright. So next kita pergi kepada ni gambar rajah. Gambar rajah yang saya lukis tadi. Kalau set pelengkap bodoh. Kalau yang set union, okay, set gabung ataupun set kesatuan, nak lukis, pastikan lukis macam ni dan kita akan lorek semua. Tu sini A, sini B. So ini adalah graf untuk A kesatuan B. Okay. Kalau nak lukis untuk persilangan iaitu A bersilang dengan B, awak lukis set semesta. Okay, lukis untuk dua bulatan. Okay, labelkanlah ni set A, ni set B. Bila bersilang, dia hanya lorek kat tengah sahaja ataupun kita warnakan bahagian tengah sahaja. Okay. Kemudian kalau kita nak lukis set B tolak A. Ingat B baru tolak A kan? Jadi yang berbaki adalah B sahaja. Jadi ni set A, ni set B. Jadi yang berbaki dekat bahagian ni. Tu set B tolak A. Kalau A tolak B, kalau A tolak B macam mana A tolak B? Kalau A tolak B, so tu set universal. Ni set A dan yang ni set B. So kat mana kawasan yang kita kena lorek kalau set A tolak B? Kita akan lorek dekat A dulu tapi jangan sentuh bentuk B. Okey, jadi ini adalah set A tolak B. Okey, untuk yang set A pelengkap maknanya selain daripada A lah. Ni kita ada set semesta. Ni set A, ni set B. Jadi kalau selain daripada A, lorekkan keseluruhan kotak ni. Kecuali ruangan untuk set A. Okey, so ada 4 operasi set kesatuan, persilangan, different set dan pelengkap. Okey, so ni contoh untuk soalan tadi juga macam lebih kurang yang saya bagi. Dia bagi set universal A, B, C, D, E, F, G. Set A, C, E, G. Set B, D, E, F, G. So dia minta senaraikan yang pertama kesatuan A, persilangan B, and then difference A, difference B. Okay. Jadi nanti cuba study balik, nanti nota saya akan bagi. So nanti boleh study lah. Oh dekat sini yang, mesti saya salah tulis ni. Ni bukan ni. Untuk E lah. Untuk E kalau A pelengkap. Kalau A pelengkap maksudnya selain daripada A, C, E, G. So selain daripada A, C, E, G. Yang ada adalah B, D, F. Okay. Right. And then kalau untuk yang F ni kan dia nak B prime.
B prime tu maksudnya B pelengkap. So B pelengkap D, E, F, G. So kita potong D, potong E, potong F, potong G. So yang tinggal adalah A, B, C. Okay. Alright. So nanti cuba buat tutorial untuk senaraikan unsur berdasarkan operations on set. Ada 4 jenis. Kesatuan, persilangan, difference dan juga complement. Okay, saya rasa dah nak habis dah. Okay, ni boleh baca balik nanti. Okay, praktis 1 sebelum habis. Yang ni jelas. Praktis 2 saya nak awak cuba sekali dengan tutorial. Praktis 2 cuba buat nanti. Kita tengok praktis 1 sebelum saya habis kelas. Saya nak volunteer ada 6 orang. A, B, C, D, E, F. Just soalan dia. Berdasarkan gambar rajah Venn diagram. Senaraikan. Okay, nak senaraikan. Elements untuk A. Kemudian dia nak jumlah bilangan elements tu. Okay, so kita nak habis cepat. Jadi bolehlah siapa nak volunteer. Saya bagi masa 2 minit untuk cuba tengok dulu bentuk diagram tu. Kalau ada siapa-siapa nak bagi tahu jawapan, buka mic dan bagi tahu. Yang A tu ada Oh, lagi dua elemen, 2 dengan 6. 2 dengan 6. Okey, betul. 2 dengan 6. Okey, so betul. Dan nak tulis elemen dia, kena tulis N, A, bersilang B dan sama dengan 2. Next. Nampak susah ke tu? Selain daripada A, Yang B tu 7 dengan 8. 7 dengan 8. 8. Okey. Betul 7 dengan 8? Ha. Okey, right. Betul. Sebab dia selain daripada A, 5, 3, 7, 8, 9. Selain daripada B, 1, 2, 3, 4. Okey, so dia 7, 8, 9. So bila dia bersilang dengan C, maka 7, 8. Okey, betul. Jadi cara tulis dia, senaraikan je lah. A bersilang B prime bersilang C sama dengan 7, 8. Maka bilangan set dia adalah N A prime, B prime, C adalah 2. Okey, right. Terima kasih. Kita nak cuba lagi untuk C. Siapa lagi nak cuba? Untuk C 01, jadi bilangan elemen dia 2. Okey, betul. So yang C tu A bersilang dengan B bersilang C prime. So dia adalah 01 dan unsur dia adalah 2. Okey, untuk D. Yang mana? Yang C tu 0124. Sekejap Kenapa 01 yang awak jawab tadi? C kan? C, A bersilang B silang C. B silang dengan C dekat tengah 63. Selain daripada tu dekat luar. So 01257849. Dia bersilang dengan A. So dia adalah 0124. Siapa yang jawab tadi? Ada pembetulan Bukan 01. 0124. 0124. Dan unsur dia akan jadi 4. Okey. Next yang D. Cuba boleh conteng atas kertas pun tak apa. Kalau tak boleh nampak dia buat macam mana. Okey, saya akan buat macam ni D. A prime bersilang dengan B prime C. Okey, so kalau ikutkan A prime adalah A prime 3. Tak ada balik ni. Wish. A prime adalah
35789. 35789. Di mana dia bersilang dengan B persilangan C. So B persilangan C adalah 63. So jawapan dia adalah 3 je. Sebabnya bersilang dekat 3. Okay, so dia punya unsur adalah 3, maka bilangan dia adalah 1 sahaja. Okay. Okay, dan untuk soalan E dengan F, okay, nanti saya bagi. Ni ya. E dengan F, jawapan dia adalah 014. Okay, dan untuk F adalah 0124. Okay, so nanti cuba buatlah balik praktis, boleh study. Dan saya tinggalkan sampai sini lah. Maknanya dah habislah tajuk set. Sebab tajuk set ni dia hanya perlu tahu untuk senaraikan set dan nak lukis Venn diagram. Okay, jadi praktis 2 ni nanti cuba buat ataupun saya akan discuss pagi esok. Okay, untuk yang praktis 2 macam mana kita nak lukis Venn diagram bagi penyertaan soalan ni lah. Okay, dan seterusnya saya dah tinggalkan sebagai homework untuk yang seterang tadi tolong buat tutorial 3.1 set. Nanti saya akan bagi dalam WhatsApp dan submit melalui Teams paling lambat adalah hari Sabtu ni. Dan dia kira apa dia? Ada buka mic ke? Dan dikira sebagai attendance yang last week tu. Attendance last week 7 hari bulan 10. So saya tak bakal gantilah, maknanya hantar tutorial dikira sebagai attendance. Okay, jadi ni soalan tutorial. Ada nak tanya ke? Siapa buka mic? Banyak enggak ah. Apa dia banyak? Jangan aku kan. Bagus-bagus dulu dia ada. Bagus-bagus dulu. 1, 2, 3 Sabtu ni. 1, 4, 5, 6. Dodang ke? Dodang. Sikit je ni. Cuba tengok dia nampaknya macam banyak. Tapi kalau awak tulis kan, contek je. Sungguh pasal apa? Contoh pertama kan, soalan 1A. Nampak tak 1A tu benda? Dah apa? Tak apa. Nampak tak? Tolok. Apa A tu? Bukan A tolok tu. A sama dengan. Okey. A sama dengan X is vowel. Vowel tu adalah vokal. So buat je lah. A sama dengan A, E, I, O, U. Dah bagi saya jawapan dah. Okay. So bolehlah try lah buat je. Saya rasa sikit je ni. Sebab hari tu pun saya pernah buat tutorial ni. Tak banyak ni. Tak banyak. Okay, tak apa boleh try. Okay, so. Okey. Okay, right. Tu baru lega. Jangan kau banyak sangat, sikit je ni kan. Saya tambah lagi Kang. Jangan Aida. Okay, right. Ada tak soalan sebelum saya habis kelas? Pagi esok kita ada kelas dalam pukul 8 ataupun 8 suku. Tajuk yang seterusnya adalah tajuk relation dan juga function. Okay, so kalau tak ada soalan, nanti saya akan bagi lepas habis ni terus saya akan bagi soalan. Bukan soalan, nota lah. Nota dan juga tutorial dalam WhatsApp group. Okay. Alright, so last kali saya tanya, ada siapa-siapa nak tanya soalan tak? Tak ada Kalau tak ada, macam biasalah. Tolong tulis nama dan juga nombor matrik di ruang message untuk attendance malam ni. Dan peringatan jugalah, kalaulah ada apa-apa soalan nak tanya ke, boleh WhatsApp saya untuk tanya. Tapi sebab sebelum ni kan saya dah bagi soalan kan, jadi nak WhatsApp saya pun tak ada lah. Okay, right. So, terima kasih yang mana hadir malam ni. InsyaAllah jumpa pagi esok. Okay, pukul 8 atau 8 suku. Tutorial submit hari Sabtu. Okay, alright. Okay semua, boleh? Boleh, madam, boleh. Okay. So, kita bersurai je lah dulu. Jumpa pagi esok. Tak lama pun. Tak sampai 12 jam pun. Esok ke 8. 10 jam kita berpisah. Esok kita jumpa balik Okay lah. Alright. Okay. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih, madam. Thank you, madam. Sama. Good night, So madam. dia buat. Okay. Madam. Sama.
Jangan lupa tulis nama dan juga nama matrik. Okay, right. Thank you Alia. Thank you Syed.